Berani berpikir bebas. Siri ke-23. Alam dicipta Tuhan dari ketiadaan itu hanya mitos. Big Bang adalah proses alam berubah, bukan alam diciptakan. Gagasan bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sering dipersembahkan sebagai kebenaran mutlak, seolah-olah wujud satu detik permulaan yang memisahkan keadaan tiada kepada ada. Naratif ini begitu mengakar dalam pemikiran manusia, khususnya penganut agama, dan jarang dipersoalkan asas kebenarannya. Namun apabila diteliti melalui kerangka sains dan rationality, konsep penciptaan mutlak ini lebih menyerupai mitos konseptual daripada penjelasan tentang realiti alam. Dalam sains khususnya fisik, terdapat satu prinsip asas yang tidak dapat dielakkan, yaitu hukum keabadian tenaga. Tenaga tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan. Ia hanya berubah daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Prinsip ini secara langsung menafikan idea kewujudan mutlak daripada ketiadaan. Jika tidak ada tenaga boleh dicipta atau dimusnahkan, maka dakwaan alam ini dicipta dari ketiadaan adalah tidak berasas. Alam semesta lebih wajar difahami melalui metafora air laut dan ombak. Air laut itu sendiri kekal. Jumlahnya tidak bertambah dan tidak berkurang. Namun apa yang sentiasa berubah ialah ombak. Adakala hanya riak kecil yang hampir tidak disedari, adakala menjadi gelora besar ketika ribut melanda. Ombak lahir dan mati, muncul dan lenyap, tetapi air laut sebagai hakikat asas tetap ada. Demikianlah alam semesta. Yang berubah ialah bentuknya, bukan hakikatnya. Teori Big Bang sering disalahartikan sebagai bukti bahwa alam semesta bermula daripada ketiadaan. Hakikatnya, Big Bang tidak menerangkan penciptaan alam, tetapi perubahan keadaan alam daripada satu fasa yang sangat padat dan panas yang dikenali sebagai singularity kepada keadaan kosmos yang mengembang, seperti yang diperhatikan hari ini. Ia adalah teori tentang transformasi, bukan penciptaan. Big Bang hanyalah salah satu ombak besar dalam lautan kosmik, bukan kelahiran air laut itu sendiri. Singularity pula bukanlah kosong atau tiada. Ia merujuk kepada keadaan ekstrim yang hukum fizik sekarang masih belum mampu menghuraikannya. Ini bermakna sebelum Big Bang, alam semesta sudah wujud dalam bentuk berbeza, walaupun bentuk tersebut berada di luar kemampuan sains untuk dibuktikan secara empirikal. Bahkan sebelum keadaan singularity sekalipun, alam berada dalam keadaan lain yang masih belum dapat difahami. Namun, dalam apa jua bentuknya, alam tersebut tetap tertakluk kepada prinsip keabadian tenaga yang jumlahnya kekal, cuman manifestasinya berubah. Beberapa teori kosmologi modern, seperti teori kitaran alam semesta, atau lebih dikenali sebagai cyclic universe, mengukuhkan lagi pandangan ini. Teori ini mencadangkan bahwa alam semesta melalui kitaran berulang, mengembang, runtuh, lalu mengembang semula. Jika teori ini benar, maka Big Bang hanyalah satu episode dalam kitaran panjang alam yang tidak berpenghujung, seperti ombak yang datang silih berganti di permukaan laut. Setiap Big Bang hanyalah satu peristiwa sementara dalam realiti kosmik yang lebih kekal. Dalam kerangka ini kelahiran dan kemusnahan, bintang, planet, galaksi, dan juga kehidupan manusia sendiri bukanlah bukti penciptaan atau pemusnahan mutlak. Itu hanyalah perubahan bentuk tenaga, sama seperti ombak yang kelihatan lenyap apabila ia menghempas, sedangkan airnya tidak pernah lenyap. Apa yang kita anggap sebagai permulaan dan pengakhiran hanyalah perubahan bentuk, bukan perubahan hakikat tenaga. Konsep alam dicipta muncul apabila manusia keliru antara bentuk dan hakikat. Manusia cenderung menganggap setiap ombak mesti ada Tuhan yang mencipta, lalu mengabaikan kewujudan laut itu sendiri. Apabila sesuatu fenomena tidak difahami, manusia mengisinya dengan naratif metafisik. Sejarah membuktikan bahwa fenomena alam seperti petir dan ribut pernah dijelaskan melalui kewujudan dewa-dewa seperti Zeus pada zaman Helenistik. Apabila sains berkembang, mitos tersebut runtuh, namun cara berpikir mitologis ini tidak hilang, sebaliknya berubah wajah. Bezanya, dulu petir ada maka Zeus pencipta petir ada. Hari ini alam ada maka Tuhan pencipta alam ada. Dalam konteks modern, ide Tuhan sebagai pencipta alam berfungsi dengan cara yang sama, yaitu sebagai jawaban mudah terhadap ketidaktahuan. Ia lahir bukan daripada penemuan objektif, tetapi dari keperluan psikologi dan logika manusia mencari jawaban untuk menuntaskan persoalan permulaan mereka sendiri.
Mereka mencari makna untuk memenuhi rasa selamat. Dengan kemampuan terbatas pikiran manusia ketika itu, mereka lebih selesa mempercayai bahwa ada tangan gaib Tuhan yang merencana di sebalik semua ombak, daripada menerima bahwa laut itu sendiri wujud tanpa niat, tujuan atau kehendak. Persoalan yang lebih wajar bukanlah siapa mencipta alam, tetapi mengapa manusia begitu memerlukan watak pencipta. Seperti yang ditunjukkan oleh sains, alam semesta bergerak dan berkembang mengikut hukum-hukum semula jadi tanpa memerlukan campur tangan Tuhan. Keperluan kepada pencipta lebih mencerminkan keadaan psikologi manusia berbanding realiti kosmik. Akhirnya manusia membina gambaran tentang pencipta alam dengan sifat-sifat maha kuasa, maha besar, maha wujud, berdasarkan imajinasi budaya dan tradisi yang diwarisi. Namun entiti ini tidak pernah ditemui secara empirikal, tidak pernah dibuktikan secara saintifik, dan hanya hidup sebagai berhala konseptual dalam pikiran manusia. Tenaga wujud, tetapi Tuhan tidak wujud, selama tidak dibuktikan ia wujud. Kesimpulannya, idea bahwa alam ini dicipta oleh Tuhan bukanlah suatu fakta, tetapi mitos logika yang lahir dari kegagalan membezakan antara perubahan bentuk dan kekekalan hakikat. Alam tidak dicipta, ia sentiasa berubah. Seperti air laut yang kekal walaupun ombak silih berganti, yang kekal dalam alam ini bukanlah bentuknya tetapi tenaganya. Berani berpikir bebas. Sir Moza.